Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 Oktober bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Muhammad Amshar Zamani. Tajuk utama malam ini. Tular video bait puji guru. Pendakwah terlibat tampil beri penjelasan. Juga 3 ahli GISBH berdepan pertuduhan pemerdagangan manusia dan ambang seksual. Cukai barang dan perkhidmatan GST hanya akan dilaksanakan sekiranya ambang gaji minimum meningkat pada RM3,000 hingga RM4,000. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengakui kecekapan dan ketelusan GST, namun pihaknya berpandangan bahawa golongan miskin tidak seharusnya dibebani dengan sistem cukai sedemikian. I have an issue about GST. I agree. It is the most transparent, efficient system. So what is my view? I said, look, give some time. Give a few years. Make sure that the threshold, the level of income increases. 3,000, 4,000 ringgit minimum, then we can gradually adjust this policy. Tambah beliau, gaji bulanan minimum di Malaysia ketika ini adalah RM1,500. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata pelaksanaan GST telah menjadi isu berterusan selama beberapa dekad. Malah ketika beliau menjadi Menteri Kewangan pada 1990-an, beliau tidak bersetuju dengan cadangan itu kerana merasakan gejala rasuah yang membabitkan berbilion ringgit perlu ditangani terlebih dahulu. Beliau berkata demikian pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-78 Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia di Petaling Jaya hari ini. Sementara itu mengulas mengenai kunjungan kapal tentera dari China ke Pelabuhan Pulau Pinang baru-baru ini, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu tidak sepatutnya dijadikan isu yang perlu diperbesarkan. Dan ia selaras dengan prinsip Malaysia yang mengamalkan dasar baik dengan semua negara dan membenarkan mana-mana kapal untuk berlabuh kecuali Israel. Ada joint military operations on a small scale dalam kawasan kita dengan Amerika Syarikat, dengan India, dengan China, dengan Singapura, dengan Indonesia. Ya. Dengan India. Jadi semua, apa dia masalah dia? Bagi saya tak ada masalah. Hal ini telah berlaku sejak lama. Malah kalau kerajaan dulu yang bersama PAS dan Bersatu, itu kapal terbang Israel pun boleh lalu kita. Kapal Israel Zim pun boleh masuk pelabuhan. Tapi tak jadi isu. Sekarang jadi isu. Tambah beliau dakwaan pihak tertentu bahawa kemasukan kapal perang seolah-olah akan melakukan serangan dan mengambil alih negara tidak sepatutnya berlaku. Semalam Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengesahkan bahawa kunjungan kapal tentera dari China ke Pelabuhan Pulau Pinang adalah perkara biasa dan tidak perlu diperbesarkan. Permohonan berkaitan kunjungan delegasi China ke sebuah sekolah persendirian di Pulau Pinang juga telah dibuat secara rasmi kepada kementerian berkaitan. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah, Jake, telah memanggil dan menasihati seorang pendakwah berhubung video tular sekumpulan pelajar yang mengalunkan bait memuji guru mereka dalam bahasa Arab. Pengarahnya Datuk Dr. Abdul Ghani alias Zulkifli Zainuddin berkata pihaknya sudah mendapatkan penjelasan daripada pendakwah berkenaan iaitu Syekh Muhammad Zainul Asri Muhammad Romli. Jaik dalam satu kenyataan berkata Syekh Muhammad Zainul mengakui video berdurasi 54 saat itu dirakam pada 2020 namun hanya tular baru-baru ini. Menurut beliau, perkara itu berlaku secara spontan dan bukan atas kehendak beliau. Malah beliau turut tidak bersetuju dengan perkara itu dan sekadar meraihkan hasrat pelajarnya untuk meraihkan sambutan hari lahir beliau. Jake dalam pada itu memberi nasihat agar berhati-hati dalam membesarkan mana-mana individu secara keterlaluan kerana dikhawatiri boleh menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan masyarakat dan ketaksuban
melampau sekiranya tidak dibendung, dan ia juga boleh mengakibatkan masyarakat terjerumus kepada amalan yang bercanggah dengan akidah. Datuk Dr. Abdul Ghani berkata Jake turut mengarahkan Muhammad Zainul agar menyampaikan teguran dan nasihat kepada pelajar dan pengikut beliau. Pendakwah tersebut mengakui kesilapan yang berlaku serta akur dengan tindakan susulan yang akan diambil oleh pihak Jake. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS tidak akan teragak-agak menamatkan pendaftaran mana-mana sekolah agama swasta di negeri Selangor jika didapati terlibat dengan penderaan dan gangguan seksual atau apa sahaja bentuk perbuatan yang menyanggahi prinsip asas Islam. Dan JAIS juga akan mengambil tindakan menutup sekolah terlibat mengikut Seksyen 25 Enactment Pengawalan Sekolah Agama Islam 1988 Pindaan 2001. Kenyataan pengarah JAIS Datuk Muhammad Syazihan Ahmad itu merujuk kepada kes 4 pelajar yang hilang dari sebuah tahfiz dan ditemui di Bukit Jelutong kerana disyaki didera dan menjadi mangsa seksual. Tegas beliau, jika benar ia berlaku, ia suatu yang sangat memalukan, melampau, tidak bertamadun dan terkeluar sama sekali daripada konsep mendidik yang ditetapkan oleh Islam. Tambah Datuk Muhammad Syazihan, mengikut Seksyen 8 Enactment, pihak sekolah swasta adalah tertakluk untuk didakwa dan mendakwa. Selain kes jenayah, ibu bapa dan penjaga turut boleh mendakwa dan menuntut hak anak-anak jika telah diperlakukan selayaknya untuk dibawa ke muka pengadilan. 3 individu yang dikaitkan dengan Global Equine Services and Business Holdings GISBH didakwa atas pertuduhan pemerdagangan manusia dan amang seksual fizikal. Bagaimanapun, ketiga-tiga tertuduh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Tinggi Johor. Tertuduh yang juga pengurus Ikhwan Resort, Mahmad Hamal Tukiman 57 tahun dan Rabiatul Adawiyah Ahmad Syash 31 tahun, berdepan 4 pertuduhan di bawah Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atipsom 2007 kerana memperdagangkan 4 individu termasuk seorang wanita bagi maksud eksploitasi kerja paksa dengan cara ancaman. Kesalahan itu dilakukan di Ikhwan Resort Kampung Air Bintan, Ladang Sungai Papan, Bandar Penawar Kota Tinggi pada Ogos 2023 hingga 1 Oktober lalu. Kedua mereka yang diwakili peguam dibenar diikat jamin RM40,000 dengan 2 penjamin bagi setiap tertuduh. Sementara itu, dalam mahkamah sama, penjaga lembu di resort sama Muhammad Ansarullah Tukino 20 tahun berdepan 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja lelaki berusia 16 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan di surau resort berkenaan pada 1 dan 3 Jun lalu. Pendakwaan dilakukan di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Mahkamah menetapkan jaminan RM10,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin. Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor PITAS mengakui berdepan cabaran mendidik kanak-kanak yang terlibat dengan pusat tahfiz yang dinaungi Global Equine Services and Business Holding GISBH. Dan menurut pengerusi PITAS Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah, antara cabaran tersebut termasuklah kanak-kanak GISBH yang telah didedahkan dengan ajaran aurat Muhammadiyah sejak kecil dan mengamalkan sikap ketaksuban terhadap guru-guru mereka. Ini adalah minggu yang kedua dan Kerajaan Negeri Selangor juga telah membentuk satu pasukan termasuk di bawah MAIS, JAIS dan sebagainya, di bawah Dr. Fahmi sendiri, YB, dan PITAS membantu dari segi guru lah, guru, dan guru ni pun kena cekal, maknanya nak berhadapan dengan anak-anak yang sedikit berbeza daripada yang lain. Tapi kami bersyukur dengan kita dipanggil bersama, kita dapat membantu kerajaan negeri dan membantu anak-anak ini supaya keluar daripada kepompong yang tidak sihat lah. Menurutnya lagi, kebanyakan kanak-kanak itu sudah mahir menghafaz Al-Quran serta sentiasa menjaga solat, termasuk bangun untuk solat waktu malam serta mempunyai akhlak yang baik. Bagaimanapun katanya, isu akidah dan kefahaman mereka yang perlu diperbaiki bagi mengelak daripada terus menyimpang.
Muhammad Hafiz ditemui pada Majlis Convocation ke-21 dan Anugerah Pelajar Cemerlang 2024 1446 Hijrah. Mahat College Hafiz di Klang. Lebih 30 graduan dalam jurusan Diploma Tahfiz Quran dan Qiraat serta 35 pelajar yang telah menghabiskan hafazan Al-Quran 30 juzuk diraikan pada Majlis Convocation berkenaan. Tempoh reman pemandu wanita yang merempuh 2 motosikal sehingga menyebabkan kematian 3 penuntut Universiti Teknologi MARA UiTM Dungun dilanjutkan 2 hari lagi dan permohonan lanjutan reman itu bagi melengkapkan kertas siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Suspek yang mempunyai 3 cahaya mata itu tiba di Mahkamah Dungun pada jam 8.45 pagi tadi. Permohonan lanjutan itu dibenarkan Magistrate Nur Amirah Fatihah Osman selepas tempoh reman suspek berakhir hari ini. Sebelum ini, suspek yang dipercayai mengalami masalah mental direman selama 4 hari bermula Khamis lalu. Namun, polis memohon lanjutan reman bagi meneruskan siasatan lanjut. Rabu lepas, 3 pelajar UiTM Dungun maut selepas dirempuh kereta CRV yang dipandu suspek di hadapan universiti berkenaan. Insiden kira-kira jam 7.20 malam itu menyebabkan mangsa Kuadib Aizab Kuazmi, Khairil Anwar Jamaluddin dan Muhammad Akmal Tukirin maut di lokasi kejadian. Manakala rakan mereka Muhammad Ammar Danish Muhammad Ridwan cedera anggota badan. Sementara itu, mangsa yang cedera Muhammad Ammar Danish menunjukkan perkembangan positif dan dibenarkan pulang selepas 5 hari menerima rawatan di Hospital Dungun. Exco Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Maliaman Kasim berkata Muhammad Ammar masih memerlukan rawatan dan sokongan khususnya dari segi kaunseling. Cuma proses penjagaan di sudut kaunseling, PSW apa tu akan berjalan terus supaya dia tidak berlaku benda-benda yang boleh menyebabkan dia rasa down untuk belajar, sebab peristiwa yang berlaku tu memang sangat besar lah kepada diri dia dan juga kita semua lah, melibatkan tiga kawan rapat dia meninggal kan. Beliau berkata demikian selepas menziarahi Muhammad Ammar Danish di Hospital Dungun hari ini. Jelas Maliaman pihaknya juga akan turut menyediakan pakar kaunseling sekiranya diperlukan walaupun pihak universiti telah menyediakan perkhidmatan tersebut. Muhammad Ammar dibawa pulang ke rumah keluarganya di Kramat. Qori Qoriah Malaysia ungguli kategori tilawah. Qori dan Qoriah Malaysia merangkul gelaran Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang menutup tirainya semalam. Dan kemenangan itu sekaligus menjadikan Malaysia selaku tuan rumah sebagai Johan kategori Qori untuk 2 tahun berturut-turut. Qori Malaysia Muhammad Husaini Mahmur muncul Johan kategori Qori selepas memperoleh markah 95.71%, manakala Qoriah Malaysia Nur Hidayah Abdul Rahman meraih markah 91.76%. Niger turut mencipta sejarah apabila 2 peserta Hafiz dan Hafizah masing-masing dinobatkan sebagai Johan kategori hafazan lelaki dan wanita. Hafizah Malaysia Putri Aminah Muhammad Hanif turut meraih gelaran Naib Johan untuk kategori hafazan wanita dengan markah 94.89% dan berada di belakang peserta Niger Habsatu Hamisu Bubakar yang memperoleh markah 96.13%. Johan bagi kategori tilawah dan hafazan Al-Quran masing-masing membawa pulang wang tunai berjumlah RM40,000 beserta kepingan emas bernilai RM12,000 sumbangan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM selain menerima hadiah iringan beserta sijil. Majlis perasmian penutup dan pengurniaan hadiah disempurnakan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofia. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Qori Malaysia Muhammad Husaini Mahmur berkata penyertaannya dalam MTHQ peringkat kebangsaan telah bermula sejak 2015 dan mengambil masa 9 tahun untuk bergelar Johan antarabangsa. Kalau tidak kerana musabaqah pada hari ini, ya, mungkin jugalah perjalanan saya tu
terhenti sekarang ataupun yang dah lama dah. Kan? Sebab apa yang menjadikan saya berada pada hari ini adalah sokongan ataupun asbab ataupun berkat Al-Quran itu sendiri, yang sama-sama kita boleh ambil iktibar, sama-sama kita boleh jadikan Al-Quran itu sebagai kita punya sahabat dunia dan di akhirat kita, insya-Allah. Sementara itu, Qariah Malaysia Nur Hidayah Abdul Rahman dalam keadaan sebab tidak menyangka kemenangan berpihak kepadanya memandangkan beliau kurang berpuas hati dengan persembahannya. Saya rasa macam usaha saya berbayar. Saya rasa macam susahnya nak boleh. Susahnya nak berjaya, ya kan? Macam betul lah orang kata. Nak berjaya ni kena air mata dulu. Dan saya rasa sebab sikit lah. MTHQA 2024 merupakan penyertaan kali kedua Hidayah mewakili Malaysia selepas tahun lalu terpaksa berpuas hati tanpa sebarang kemenangan. Pembentangan Belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi tumpuan utama pada mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-15 yang akan bersidang selama 35 hari bermula esok. Dan berdasarkan takwim Dewan Rakyat, pembentangan rang Undang-Undang Perbekalan 2025 itu berlangsung jam 4 petang Jumaat ini bersamaan 18 Oktober. Rang Undang-Undang Perbekalan 2025 itu akan dibahas di peringkat dasar bermula 28 Oktober hingga 5 November sebelum jawapan oleh menteri-menteri selama 4 hari. Persidangan Dewan Rakyat kemudian diteruskan dengan perbahasan rang undang-undang itu di peringkat jawatankuasa bermula 13 November hingga 3 Disember untuk diluluskan Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan sebelum ini berkata lebih banyak pembaikan struktur ekonomi akan diperkenal menerusi Belanjawan 2025 untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dapat dikongsi dengan rakyat terbanyak secara saksama. Manakala itu, sesi penerangan menteri mengenai isu GISB Holdings Sdn Bhd akan diadakan pada Selasa ini. Memetik bernama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dilapor berkata, sesi penerangan itu bagi memberikan ruang kepada ahli parlimen berbahas selain menjadi platform untuk rakyat mendapatkan maklumat dan perkembangan mengenai isu berkenaan secara sahih. Sesi parlimen kali ini turut menyaksikan penguatkuasaan Hari Tanpa Gula di Parlimen pada setiap hari Rabu, sebagaimana diumum yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul baru-baru ini. Tan Sri Johari turut komited mewajibkan ahli parlimen menjalani pemeriksaan kesihatan berkala agar dapat mengesan sebarang bentuk penyakit yang dialami sejak dari awal. Sebelum ini, semua ahli parlimen diwajibkan menjalani pemeriksaan kesihatan selewat-lewatnya 11 November depan. Malaysia mempunyai hubungan diplomatik yang baik menerusi hubungan dua hala dalam kalangan negara jiran dan blok dunia. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata ia adalah asas penting bagi mengukuhkan pelaburan sekaligus meningkatkan keupayaan negara untuk maju ke hadapan. Suatu tanggungjawab yang diberi khusus kepada Kementerian Luar Negeri untuk kita menjalankan tanggungjawab menjaga hubungan ini supaya sentiasa baik dan dipertingkatkan. Saya membawa suatu lagi lapisan tanggungjawab kepada Kementerian Luar dalam masa kita menjaga hubungan baik, mempertingkatkan hubungan baik. Dalam masa yang sama, kami juga sebagai pembuka pintu kepada peluang-peluang pelabur, kepada peluang-peluang orang nak membeli barangan kita. Datuk Seri Mohamad yang juga ahli Parlimen Rembau turut menjelaskan bahawa pihaknya telah berjaya meyakinkan ramai pelabur dengan kedudukan kerajaan ketika ini yang stabil. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Jiwa Komuniti Madani peringkat Parlimen Rembau di Dewan Agora Rembau, Negeri Sembilan. Kem pelarian Jabalia terus digempur. Sekurang-kurangnya 19 penduduk Palestin terbunuh dalam serangan terbaru tentera Israel di Gaza. Untuk menghalalkan serangan ke atas rakyat Palestin, tentera negara haram itu seperti biasa
memberi alasan sama iaitu memerangi pejuang Hamas yang kononnya menggunakan bangunan awam sebagai markas ketenteraan. Hamas bagaimanapun menafikan dakwaan itu dan berkata Israel hanya cuba mencari alasan. Kereta kebal rejim Zionis terus mara dan membedil kawasan Jabalia yang juga kamp pelarian terbesar dan paling lama di wilayah itu. Tentera Israel mengarahkan pemindahan baharu dengan mendakwa 2 kawasan di pinggir utara bandar Gaza di utara wilayah yang terkepung itu adalah zon pertempuran berbahaya. يمكن 20 مرة ننزحوا فوق 20 مرة. اليوم صبحوا على هالصبح مناشير وخلاء وقصف عشوائي ولا محركين بني ادم ولا شيء. اطفالنا ماتوا، اطفالنا دورنا انقصفت، في شيء نسكن فيه، خيام مش لاقيين. Hamas dalam satu kenyataan berkata, pembunuhan beramai-ramai oleh tentera Israel bertujuan untuk menghukum penduduk Jabalia kerana enggan berpindah. Kementerian Dalam Negeri Gaza menggesa penduduk agar tidak berpindah dari utara dan juga tidak menuju ke selatan kerana zon yang kononnya selamat itu turut dibom. Sepanjang minggu lalu, sekitar 200 orang terbunuh di Jabalia. 40 negara termasuk Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel di Lubnan baru-baru ini. Dan kesemua negara yang terlibat dalam tentera pengaman pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL di Lubnan sepakat menggesa serangan itu dihentikan dan disiasat. Kesemua negara itu memberi sokongan penuh terhadap misi dan aktiviti UNIFIL di Lubnan yang bermatlamat membawa kestabilan dan keamanan berkekalan di Lubnan Selatan serta Asia Barat. Turut menandatangani gesaan Ghana, Nepal, Sepanyol, Perancis, China, Indonesia, Itali serta India. Sekurang-kurangnya 5 anggota pengaman cedera beberapa hari lalu ketika Israel memperluaskan serangannya terhadap Hizbullah di selatan Lubnan. Susulan itu, UNIFIL menuduh tentera Israel sengaja melepaskan tembakan ke arah kedudukannya. UNIFIL yang membabitkan kira-kira 9,500 tentera dari sekitar 50 negara ditugaskan untuk memantau genjatan senjata yang mengakhiri perang 33 hari pada 2006 antara Israel dan Hizbullah. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Muhammad Amshar Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.